Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi pada hari ini, pada konten hari ini, seperti mana yang korang baca pada tajuk video ini, hari ini aku akan memberi apakah pandangan aku ataupun dalam bahasa Inggeris review tentang filem yang baru saja dikeluarkan di Astroverse, iaitu Ada Apa Dengan Dosa. So, apabila aku dengar tajuk Ada Apa Dengan Dosa ni, macam korang tengok reaction aku pada trailer dia, dua trailer dia yang lepas. So aku menganggap bahawa mungkin jalan cerita dia agak menarik dan sebagainya. So memang aku nak tengok lah cerita ni. Sebab nak kata nak, trailer dia merupakan salah satu benda yang penting sebenarnya. Satu promotion untuk ajak penonton untuk menonton sesuatu filem itu. So kalau trailer dia pun menarik, maka filemnya itu pun mungkin akan jadi menarik ataupun mungkin akan jadi tidak. Tetapi aku tak adalah expectation terhadap cerita ni, sebab aku pun tak tahu, aku pun tak research tentang cerita ni. Maksudnya aku tak tahu dia start shooting bila, aku tak tahu siapa pengarah dia, siapa yang ni lah yang menjayakan lah cerita ini. Kecuali ada certain pelakon yang aku kenal lah, macam Wana Ali kan. Wana Ali jarang aku nampak dia berlakon, sebab aku pernah dengar dia menyanyi je masa aku tu lah, muda-muda dulu. Lagu Lepaskan tak silap aku, sedap lagu tu. Jadi aku cuba untuk tak nampak ataupun tak bagi spoiler dalam cerita Ada Apa Dengan Dosa, Ada Apa Dengan Dosa ini. So aku start dengan sinopsis dulu lah. Tapi sebelum tu aku beriman, aku akan bagi ini berdasarkan apa yang aku tengok dalam cerita ni. Maksudnya aku tak ada, kalau macam aku nak cerita sinopsis kejap lagi, aku tak akan baca sinopsis yang ada dekat internet dan sebagainya. Memang aku nampak daripada apa yang aku faham daripada cerita tu sendiri, daripada awal sampai habis. Tapi aku tak akan ceritakan beberapa persoalan ataupun beberapa plot yang aku rasa kalau aku cerita dia akan jadi satu spoiler lah. So dalam cerita ni, sinopsis cerita Ada Apa Dengan Dosa ni, dia mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Aurora, lakonan Wana Ali. Dia belajar dekat Scotland dan dia tinggal dengan keluarga dia, dan memang nampak dia tu tak ada, apa orang kata, bukan agama Islam lah, dan tak hidup dalam agama Islam. Aku tak tahu dia sebenarnya dia tak bagi tahu dia agama apa. So aku expect dia macam agama dengan mak bapak dia lah, yang bukan Islam. Aku tak tahu agama apa, tapi dia bukan Islam. So Aurora ni dia berkenalan dengan seorang lelaki, sepupu Azman kot. Azman ni kawan kepada Aurora, kawan sekerja dia. So nama dia Khalid. Khalid ni dia katanya baru 2 bulan berada di situ untuk belajar, jumpa pensyarah dan sebagainya. Mungkin pelajar juga dekat Scotland tu. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu hari Aurora mendengar pertelingkahan pergaduhan daripada mak bapak dia yang mengatakan bahawa Aurora ni bukan anak kandung keluarga orang putih tu. So benda ni menjadi satu konflik, menyebabkan apa yang Aurora dia rasa macam jadi anak angkat pada certain keluarga itu adalah satu benda yang agak memalukan ataupun macam tak ada maruah bagi dia. So cuti semester pun dah bermula, dia balik ke Malaysia dan dia nak cari mak bapak dia. So kat situ macam-macam lah benda yang berlaku dalam cerita ni lah. Maksudnya antara Aurora, mak ayah kandung dia, sama ada dia terima ataupun tidak, dan juga isu-isu yang berlaku dalam cerita tu. So itu adalah sedikit sinopsis, ataupun mungkin sebenarnya separuh suku pertama daripada cerita Ada Apa Dengan Dosa ni. Aku tahu dia ada upload tayangan perdana kat YouTube. Aku tak tengok pun tayangan perdana tu. Memang aku buka Astroverse, aku tengok Ada Apa Dengan Dosa, dan ni aku baru habis tengok cerita tu dan aku terus shoot, supaya aku takut kalau aku tangguhkan review ini, aku takut aku akan lupa mungkin certain point yang aku nak highlightkan dalam cerita ni.
Jadi macam biasa, aku akan mulakan dengan benda yang aku suka dalam cerita ni. Yang pertama sekali adalah sinematografi. Sinematografi dalam cerita ni memang lawa, serius lawa. Dia punya kualiti gambar dalam filem ini memang cantik. Sebab bila aku tengok cerita dia mengingatkan aku pada visual Ayat-Ayat Cinta 2. Dia macam ada aura-aura begitu kan, dan memang cantik filem dia. Tak kisah dia shoot tu kat Scotland ke, dia shoot dekat Malaysia ke, dia memang mengekalkan dari segi, sebab aku juga seorang editor dan pernah buat short film. So dia punya color grading dia memang tepat dengan mood yang nak disampaikan dengan cerita tu. Memang kualiti gambar dia memang cantik. Tak kisah dia ambil drone ke, dia ambil kamera biasa ke, memang cantik. Senang cerita memang filem ni kalau korang tengok memang cantik mata memandang lah. Tak kisahlah kat mana-mana pun. Yang kedua yang aku suka dalam filem ini adalah dia punya sound dan juga audio dia. Memang sedap. Aku suka macam ada babak bila kat masjid je, boleh dengar ada orang mengaji Quran ada orang tengah macam suasana aktiviti masjid tu ada dengar. Tapi sebenarnya yang nak difokuskan adalah perbualan di antara pelakon-pelakon tu sendiri. So memang dia detail dia memang dijaga dalam filem ini. Kemudian sebab kebanyakan filem tempatan yang macam aku ada tengok review dan sebagainya dan sendiri aku menontonnya, memang filem dia okey tapi audio dia macam tak apa nak sedap. Macam Shift Malam Raya, ada certain audio dalam cerita tu dia macam agak pecah, macam tak sedap nak dengar walaupun buka earphone. Macam itulah. So dalam Ada Apa Dengan Dosa ni, audio ni memang sedap. Memang tak sakit telinga lah dengar. Memang sedap je rasa, memang nyaman je kan. Tak lupa juga dia punya lagu latar dia memang kena dengan situasi. Memang terbaik lah siapa yang pilih lagu latar dia. Sebab ada certain lagu latar tu, bila dia kena dengan mood, dengan satu situasi tu, memang kita rasa tersentuh kan. Dan lagi memang babak tu dia memang tengah cerita tengah satu benda yang sedih dan sebagainya. So aku boleh tersentuh kan dengan babak tu disebabkan penggunaan lagu latar yang sesuai pada mood itu. Kemudian yang ketiga, ada beberapa plot dalam cerita ni yang aku suka sebenarnya. Ada yang aku suka, ada yang tak suka. Tak suka nanti aku akan cerita nanti kejap lagi. Ada beberapa plot yang sebenarnya aku suka dalam cerita ni. Maksudnya dia menampakkan kita macam mana live dekat luar negara dan juga di dalam Malaysia. Dan cerita ni tak adalah macam apa orang kata, dia tak adalah terlalu melirik. Dia memang straight to the point. Maksudnya apa yang nak dicapai dalam cerita ni, dia go through satu-satu sampailah akhirnya mungkin satu pengakhiran yang gembira lah buat semua watak yang ada dalam cerita ni. So ada juga yang aku suka menarik, komedi dia tak ada lah juga, tapi awal-awal tu je, masa yang aku sedang tayang berenang dia kot, yang masa Khalid dengan Aurora tu, yang masa first time diorang jumpa tu, yang masa duduk tengok Aurora tu tengok Khalid kan, aku suka tengok sebab dia nampak macam comel kan dua-dua tu kan. So itu ada juga certain jalan cerita yang ada juga certain plot dalam cerita ni yang aku suka, yang mana cerita yang mana plot itu diletakkan sesuai dengan cerita tu. Dan ada juga yang aku tak suka, nanti aku akan bagi tahu lah kejap lagi. Okay, seterusnya yang keempat adalah lakonan pelakon. Lakonan Wan Ali, lakonan Haris Ismail. Aku baru tahu yang lakonan yang Khalid Haris Ismail tu adalah PU Riz Pencetus Umar Riz. Memang lakonan dia agak so-so lah, okay, nice. Fasha Sanda bab membawa air mata memang memang kita pun boleh tersentuh. Ashraf Muslim, okey lakonan dia. So senang cerita semua pelakon memang membawa watak dia orang sendiri yang baik dalam cerita ni. Dan yang kelima adalah moral ataupun pengajaran daripada cerita ni. So bila aku tengok cerita ni sampai habis, so aku adalah certain ilmu yang aku dapat. Contohnya macam anak luar nikah dengan bapa kandung dia, dan certain isu akidah, isu motivasi dari segi spiritual. Memang banyak moral yang kita akan dapat dalam cerita ni. So
Maksudnya aku tengok cerita ni bukan sekadar untuk dapat hiburan saja, tapi memang aku dapat mesej-mesej yang nak disampaikan dalam cerita Ada Apa Dengan Dosa ini. So itu saja 5 benda yang aku suka dalam cerita ni: sinematografi, audio sound, certain plot, lakonan pelakon dan juga moral. So seterusnya aku nak cerita pasal benda yang aku kurang suka, ataupun mungkin aku boleh dianggap sebagai satu teguran lah. Mungkin yelah, kita sebagai penonton, kita nakkan satu filem Malaysia ni, filem Melayu ni, makin lama dia makin berkualiti. So mungkin dari segi apa yang mungkin bukan aku saja, mungkin ada review lain yang komen tentang cerita. So aku harap orang yang akan buat filem pada masa yang akan datang boleh ambil teguran-teguran orang yang menonton ini dan boleh jadikannya salah satu penambahbaikan untuk kita meningkatkan kualiti mutu filem kita pada masa yang akan datang. Sebab kita filem-filem Malaysia ni banyak yang hebat-hebat, dan tak kurang juga ada filem yang cuba untuk membawa jalan cerita diorang yang tersendiri, tapi diorang maksudnya tak menjaga certain kualiti yang perlu ada dalam sebuah filem yang bertaraf, yang boleh digelar terbaik oleh penonton. So ada benda yang aku tak suka. Yang pertama adalah penceritaan yang tak lengkap. Maksudnya detail of the watak, latar belakang watak tu dia orang tak cerita. Tahu-tahu je Ustaz Aris ni seorang penceramah agama. Aku pun nak tahu juga dia, maksudnya dia ni maksudnya tak ada satu trend. Maksudnya kalau macam kita tengok Ustaz Zaidrus ni popular sebab apa? Sebab dia muncul kat YouTube kan. Kira macam itulah. Maksudnya Ustaz Aris ni dia tu trending penceramah agama yang terkenal di Malaysia katanya. Maksudnya dia tu trending tu dari segi apa? Maksudnya tak dia ceritakan dalam cerita ni. Lepas tu Khalid tu, ya, dia bagi tahu dia tu sepupu Azman. Okay. Kemudian Khalid tu dia tak ceritakan apa yang dia buat dekat Scotland tu sebenarnya, kan? Dan apa yang info yang kita dapat, yang dia 2 bulan baru belajar kat Scotland, dan dia adalah certain bidang agama yang dia ambil dan sebagainya. Dan aku macam tak berapa nak suka sebenarnya bila Khalid ni dia macam aku tahu dia bawa satu watak yang Islamik. Cumanya dia macam terlebih sedikit kepada macam dia bawa pencetus ummah dia tu berbanding dia pada watak yang biasa, pada orang biasa. Macam tu. Kemudian yang kedua adalah watak itu sendiri, karakteristik of watak. Dalam cerita tu Aurora, dia banyak masa dia dekat Scotland, awal-awal cerita dia dengan Khalid, dia borak dengan Khalid tu dalam bahasa Inggeris, tapi Khalid tu banyak borak dengan dia dalam bahasa Melayu. Dan dia menggunakan perkataan-perkataan agama, perkataan-perkataan dalam Islam, istilah-istilah dalam Islam ini. Kalau aku jadi macam Aurora, aku expect yang Aurora tak berapa nak faham dengan certain isu ataupun certain ayat-ayat yang dikeluarkan oleh Khalid tu kepada dia. Sebab yelah, sedangkan Aurora pun anggap azan tu sebagai lagu, dan dia borak dengan Khalid pun ada kejap Melayu dan kejap Inggeris, tapi Khalid boleh borak dengan dia dalam bahasa Melayu dan Aurora macam faham benda tu. So aku rasa macam benda tu bukan benda yang real lah. Lagi-lagi bila Aurora tu memang kita tahu dia ambil basic bahasa Melayu. Dia ambil bahasa Melayu dekat tu subjek apa kata, elektif ke subjek dia dalam apa, dalam universiti dia tu. Tapi kalau melihat pada cara Aurora tu bercakap, so dia mostly guna perkataan-perkataan bahasa Inggeris kan. So aku expect mungkin Khalid akan terangkan pasal Islam pun dalam bahasa Inggeris kan, supaya dia jadi satu benda yang win kan. Sebab perkataan-perkataan yang Khalid guna pun agak tinggi bahasa Melayu dia. Sebab aku tahu masa aku pergi, sebab bila aku dengar gaya Aurora slang dia cakap dalam bahasa Inggeris tu, walhal wa ana ali, tu sebenarnya orang Melayu.
Aku dengar, aku teringat masa aku pergi China. Aku jiso kat China. Jiso ni macam ada satu lawatan antarabangsa lah dekat universiti. So aku pergi China. So student-student China tu pun dia cakap macam mana yang Aurora cakap tu, macam bahasa Melayu sepatah saya mahu makan, macam tu kan. Dan bila aku borak dengan dia dalam satu bahasa Melayu yang aku kira agak macam, bagi orang Malaysia dia biasa, tapi bagi orang yang asing, orang international, so dia jadi macam, dia macam pelik apa certain bahasa yang kita guna tu, dan kita pula kena terangkan, dan kita pun kena cakap kat dia sepatah demi sepatah. Macam Aurora dia duk cakap makan, dia cakap sepatah-sepatah kan, tapi Khalid boleh cakap dengan dia laju macam Aurora tu boleh faham kan. So kat situ aku rasa macam tak kena dan tak realistik. Lepas tu seterusnya adalah latar masa pun kena jaga. Aku expect cerita ni tahun dalam cerita ni mungkin dalam tahun 2020 ke 2019 something macam tu lah. Maksudnya latar cerita ni latar masa, bukan filem dikeluarkan. Tapi bila Fasha Sanda ataupun Siti Zahara bagi tahu yang dia dah hampir 20 tahun tak jumpa dengan anak dia, dan ada satu scene yang mana scene ni aku tak nak cerita lah, takut spoiler kan, tapi ada topi yang dipakai oleh Ustaz Aris tu. Aku rasa scene ni dia merujuk pada 20 tahun lepas. So kalau kita kira 2020, sekarang dah tahun 2000 lah. Tapi topi yang Aris pakai tu ada logo FIFA World Cup Brazil. Bila aku Google FIFA World Cup Brazil 2014, kalau dia kata okay, contohnya time scene tu berlaku 2014, kau boleh tengok nanti dia ada scene kat hospital tu, 2014. So kalau kita tambah dengan 20, cerita tu maksudnya jalan cerita yang berlaku pada ketika itu yang duk cari mak bapak asal dan sebagainya tu 2034. Lama sangat tu. 2034 dah terlebih moden. So kadang detail dari segi macam ni pakaian dia tu tak adalah macam logo-logo yang resemble, tak ada kena mengena dengan tu. Sebab kalau kita nak cerita Scotland pun aku tak nak pergi Scotland, so aku tak tahu beza Scotland pada tahun 2000 dan tahun 2020 kan. Selain tu juga aku tak tahulah sistem pendidikan dekat Scotland macam mana. Tapi bila dalam cerita tu Aurora dapat assignment, macam kau boleh nampak kat tangan beranak, Aurora dapat assignment suruh cari pasal Islam dan buat dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Dia beri dalam tempoh sebulan. Lepas tu dalam sebulan tu aku tengok awal-awal cerita ni macam-macam berlaku. Duk cerita pasal rupanya yang Aurora ni anak angkat, dia kena anak yang Khalid tu bagi kata-kata semangat apa benda semua, yang si Aurora tu nak bunuh diri lah, aku berjadah semua tu. Tahu-tahu bila dah dekat macam dia dah duk cerita lirik tu kan, aku expect dia akan cerita, dia akan terus cerita pasal yang pasal masalah keluarga ataupun biological tu dalam cerita tu. Tahu-tahu tiba-tiba dia ke assignment yang awal tu balik, yang mana asal dia tak cerita progress pasal assignment yang dia buat tu kan. Sebab dia dalam assignment tu dia cakap lah juga yang Khalid yang banyak tolong saya dalam assignment ni apa benda semua. Tapi sekurang-kurangnya aku rasa mungkin dia kena cerita sikit apa progress dia dengan Khalid tu macam mana, supaya yang kau pergi letakkan plot penerangan pensyarah bagi assignment. Lepas tu lepas habis sebulan, dalam sebulan kau boleh cater segala konflik dengan kau nak bunuh dirinya, dengan kau dalam hospitalnya, tiba-tiba kau dah boleh buat satu assignment yang pensyarah kata kau buat yang paling terbagus yang kau boleh buat, bahasa Melayu tu baik. Itu satu benda yang aku rasa so macam tak real lah. Tapi sebab aku cakap ni, sebab aku bandingkan hidup aku sebagai dekat mahasiswa dan juga cerita ni. So sebab tu aku macam bila aku tengok balik dalam cerita ni, aku tak tahulah kalau sistem pendidikan kat sekolah macam mana, aku tak maaf, aku tak tahu. Tapi dia satu benda yang hebat juga bagi Aurora, boleh atasi dia punya stres dia dan boleh buat assignment dengan cukup sempurna sekali, dengan walaupun dengan hanya bantuan Khalid kan. So mungkin itu adalah yang pertama lah, penceritaan yang aku rasa yang kurang lengkap. Yang kedua adalah ending je yang kurang adil sebenarnya. Aku rasa kalau korang tengok cerita ni, aku rasa korang faham apa maksud aku kurang adil sebenarnya. Sebab ending dia
aku rasa satu pengakhiran yang baik bagi pihak tu. Tapi ada satu pihak tu dia macam adalah glimpse sikit lepas habis kredit nama tu kan, adalah glimpse sikit. Tapi itu pun aku rasa macam kesian lah, sebab dia adalah watak yang paling di highlight dalam cerita tu. Duk kenang segala dosa apa benda semua, tapi dia tak highlightkan dalam cerita tu. So aku rasa macam kesian. Macam mana kalau macam ni kalau ada pihak ni dapat satu benda yang sampai duk menitiskan air mata apa benda semua, pihak ni pun aku rasa perlu dapat benda yang sama. Ataupun mungkin pada pandangan aku lah, mungkin dia buat macam tu, mungkin aku tak tahu, mungkin dia nak buat sequel untuk Ada Apa Dengan Dosa 2 ke apa. So aku tak tahu lah. So ending dia macam kurang adil lah. Yang ketiga, skrip yang dilontarkan dalam cerita ni oleh pelakon macam tak natural. Maksudnya bila borak tu kan, lagi macam Khalid aku perasan, aku rasa macam cringe cara dia borak. Sebab awak ada masalah ke, macam betul-betul Romeo tu, macam tak kena dengan situasi tu, bukan natural pada perbualan seharian. Termasuklah juga dengan adalah certain pelakon yang lain yang melontarkan benda yang sama. Aku rasa macam kalau macam Fasha Sanda tu okey, sebab apa yang dia cakap tu macam aku rasa macam boleh terima lah, sebab aku pun boleh tersentuh. Tapi mungkin tersentuh aku tu sebab lagu latar dia dan penceritaan. Termasuklah juga macam Adam Corey ada yang pelakon Cina tu yang jadi suami pada Zahara tu. Tu pun aku suka juga. Cuma dia cakap tu pun macam kita macam ternanti-nanti dia nak cakap apa, sebab mostly dalam cerita ni dia orang cakap macam slow. Dia macam cakap dia nak kita dia sebut perkataan tu sebutir tu betul-betul jelas. So sebab tu aku rasa macam cerita, macam dialog dia tu macam dialog dia tu macam tak natural. Kemudian yang keempat adalah ada certain small detail yang aku dalam cerita ni aku rasa macam aku kecewa sikit. Contohnya macam Fauziah Nawi tu, aku expect dia akan jadi satu pelakon dia jadi macam pelakon pembantu lah. Rupa-rupanya dia macam jadi cameo. Maksudnya muncul dia sekejap. Muncul dia tentu aku rasa dalam 2 minit ke 3 minit macam tu. 2 minit 3 minit daripada sejam 24 minit cerita tu. Dalam tu 3 minit je Fauziah Nawi ada. Macam aku legend tu. Aku expect mungkin adalah mungkin banyak lagi bab dialog dia, tapi tak apalah, mungkin sebab yalah aku cerita ni mungkin tak adalah terlalu rushing sangat, tak adalah macam dia rush nak settlekan satu persatu masalah, satu persatu objektif yang ada dalam cerita ni. So aku rasa tu juga 4 benda yang aku tak suka dalam cerita ni yang mungkin boleh diimprove. Tapi apa-apa hal, aku tengok cerita ni memang aku tersentuh. Aku dapat pengajaran, aku dapat moral dia, aku dapat something yang aku boleh belajar dalam cerita ni. So kalau aku nak cerita pengajaran dia kan, antara pengajaran dia pertama, dalam hidup ni kalau kita stres pun tolong jangan bunuh diri. Tu maksudnya kesihatan mental tu yang paling penting sebenarnya. Sebab aku pernah cakap benda ni banyak dalam video-video aku sebelum ni. Even tweet aku yang viral tu pun aku duk highlightkan pasal kesihatan mental. So kesihatan mental ni bukan benda yang dibuat main lah. Cakap pasal kesihatan mental kan, ada benda yang macam aku tahu yang ni antara poin yang penceritaan yang tak lengkap tadi yang aku cerita yang aku tak suka tu. Nombor 1 tu, Khalid macam dia macam rapat tau dengan si Aurora tu. Tapi aku tak nampak yang pengarah ataupun yang buat cerita ni tak nampak macam dia nak highlightkan percintaan antara Khalid dengan Aurora tu. Sebab Khalid macam ada bagi hint-hint atau bunga-bunga yang saya ada awak. Awak jangan sedih. Awak kena ingat yang awak ada mak ayah awak, mami daddy, awak ada ni, awak ada saya, ada saya kan, macam tu kan. So pasal ada certain tu, macam bila Aurora dia nak bunuh diri, Khalid macam dia ada insting, boleh rasakan yang time tu mesti Aurora nak bunuh diri kan. Dan adalah macam mungkin aku boleh nampak yang mungkin Riz
apa Yuris dia mungkin nak jaga siqah dia dengan si Wana Ali tu. So macam kita tak nampak dia nak pegang tangan ke apa, tapi boleh nampak lah macam dia tarik baju. Lepas tu dia boleh halang Aurora tu daripada nak bunuh diri tu kan. Nampak macam dia nak macam pegang tangan Aurora tu, tapi sebenarnya tak nampak pun. Tak tahulah, tapi secara overall benda tu macam kita anggap macam small detail yang kalau korang just tengok cerita ni tak ada nak teliti macam aku pun tak apa macam tu. So berbalik pada moral tadi, itulah bunuh diri, kesihatan mental tu satu benda yang amat penting. Yang kedua, fiqah, ilmu tauhid, itu salah satu benda yang sangat penting juga. Sebab bila aku tengok cerita ni kan, sekarang ni kan ada yang isu PUBG Mobile, ada yang menyembah-nyembah berhala tu kan. So dia berbalik kepada keimanan kita, macam mana kita nak atasi benda tu. Dalam cerita ni juga dia dok highlightkan pasal macam mana kita ni nak jadi seorang Islam yang baik, seorang Muslim yang baik kan. Dan bagaimana kita nak bertanggungjawab dengan apa yang kita dah buat. Walaupun kita ni mungkin kita akan dihukum oleh dosa kita yang lama, tapi kita kena bertanggungjawab juga seandainya dosa itu mungkin akan memberi satu kesan pada hidup kita, dan kita kena bertanggungjawab dengan setiap apa yang kita buat. Itulah pengajaran dia. So apa-apa pun aku nak ucapkan syabas dan tanya kepada yang buat cerita ni, ada apa dengan dosa ni, Rahila Ali dan kru-kru dia, atas penghasilan ada apa dengan dosa ni. So kalau korang belum tengok lagi ada apa dengan dosa, korang boleh tengok di Astro First saluran 480 dengan berharga RM15.90 macam tu. So korang boleh tengok dan korang boleh ambil pengajaran dia. Filem ni taklah sempurna, tapi sekurang-kurangnya ianya sedap lah untuk korang tengok. Macam drama kan, macam dia memang drama je daripada awal sampai habis. So kalau korang boleh terima dengan drama-drama ini yang korang suka, macam cerita ayat-ayat cinta dua kan, suka yang tak dirindukan, so lebih kurang dia punya aura dia tu pun begitulah. So korang boleh check it out lah. So aku rasa itu saja review aku untuk cerita Ada Apa Dengan Dosa ini. Overall aku bagi 3/5 bintang untuk cerita Ada Apa Dengan Dosa. So terima kasih kerana menonton video ini. Aku harap kalau aku tonton video ini, korang boleh kongsikan supaya mungkin akan, dan korang juga boleh kongsikan pandangan korang kat bahagian komen. Apa pandangan korang juga, adakah korang bersetuju dengan poin aku ataupun tidak. So korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Aku rasa itu saja. Kalau korang suka dengan video ni ataupun perkongsian review seperti ini, korang boleh like dan korang boleh share. Kalau korang belum subscribe, jangan lupa subscribe, butang dekat bawah itu, ianya percuma sahaja. So aku rasa itu saja. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.